Kenapa Asy'ariyah dan Maturidiyah? Which one? Kau nak yang mana satu ni? Ia adalah dua mazhab akidah yang berbeza. Asy'ariyah dan Maturidiyah memang berlaku kritik-mengkritik sehingga ke tahap kafir-mengkafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sedang penonton yang saya hormati sekalian, Asy'ariyah tidak ada perbezaan dengan Maturidiyah dalam asas akidah, dalam prinsip akidah. Bahkan tuan-tuan, mereka bersepakat kedua-duanya pada perkara tersebut. Ya, memang ada sedikit perbezaan dalam beberapa perkara furu' cabang akidah, tetapi bukan pada perkara usul atau asas akidah, dan perselisihan itu hanya bersifat lafzi sahaja. Khilafun lafzi, tidak membawa kepada mengkafirkan, memfasikkan dan menyesatkan antara satu sama lain. Bahkan setiap daripada mereka tetap memuji pihak yang selainnya. Maturidi tidak melakukan melainkan apa yang Asy'ari lakukan, kerana mereka berdua adalah imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bukankah para sahabat dahulu mereka ada berbeza pendapat sesama mereka tentang perkara cabang akidah? Seperti apa? Seperti kalau kita lihat isu mengisbatkan ru'yatullah, itu mengisbatkan Rasulullah dalam isu ru'yatullah. Sebahagian para sahabat dahulu mereka menafikannya, dan sebahagian sahabat yang lain mereka mengisbatkannya. Setiap daripada mereka tidak mengkafirkan dan menyesatkan antara satu sama lain. Begitu juga hanya khilaf atau perselisihan antara Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Apa yang dibuat oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam bidang akidah, ia sama seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu usul. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, dialah yang telah menyusun ilmu ini, walaupun ia sebenarnya telah pun ada sebelum Imam Syafi'i. Dan ini adalah sama dengan apa yang dibuat oleh Abul Aswad Ad-Du'ali dan juga Sibawayh dalam ilmu lughah. Lalu dinamakan orang yang menelusuri jalan atau metod Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai Asy'ari, dan dinamakan pula orang yang menelusuri jalan atau metod Imam Abu Mansur Al-Maturidi sebagai Maturidi. Macam tu jugalah orang yang berjalan mengikut jalan atau metod Al-Imam Syafi'i disebut dengan Syafi'iyun, dan orang yang mengikut jalan atau metod Imam Abu Hanifah maka disebut dengan Hanafiyun. Begitulah seterusnya, mereka tidak saling mencela antara satu sama lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita katakan sebagaimana yang telah disebutkan oleh sebahagian para ulama, Al-Baihaqi Asy'ariyul Mu'taqad wa Ibnu Asakir al-Imamul Mu'tamad قد كان أفضل المحدثين في عصره بشام أجمعين كذلك الغازي صلاح الدين من كسر الكفار أهل المين جمهور هذه الأمة الأشاعرة حجاجهم قوية وسافرة أئمة أكابر أخيار لم يحصهم بعدد ديار قولوا لمن يذم الأشعرية نحلتكم باطلة ردية والماتريدية معهم في الأصول وإنما الخلاف في بعض الفصول فهؤلاء الفرقة الناجية عمدتهم السنة الماضية قد جمعوا الإثبات والتنزيه ونفوا التعطيل والتشبيه فالأشعري ماتريدي وقل الماتريدي أشعري لا تبل. Syekh Abu Nasr bin Abdul Rahim bin Abdul Karim Hawazin Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan syai'ani may ya'thuduni fihima fahuwa 'ala at-tahqiq minni bari hubbu Abi Bakrin imamil huda thumma i'tiqadi mazhab al-Asy'ari. Maksudnya ada dua perkara, siapa yang menyalahiku dalam dua perkara tersebut maka sudah pasti dia terbebas daripada aku, iaitu mencintai sahabat Nabi iaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan dalam akidah saya ikut kepada mazhab Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Setelah penjelasan ini, kita tidak menerima dakwaan orang yang mengatakan bahawa konon-kononnya perbezaan antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah ialah sampai ke tahap mengkafirkan antara satu sama lain. Lebih bahaya lagi, mereka ini sampai ke tahap melampau hingga ada yang menyesatkan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah yang merupakan majoriti umat Muhammad ini dan menghukum kafir ke atas mereka, sekaligus menggugat keamanan dan kedamaian sesebuah negara. Misalnya dalam kitab yang masyhur yang dinamakan sebagai Min Masyahiril Mujaddidin fil Islam, telah berkata Shalih Fauzan pada muka surat yang ke-32, dia berkata Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah khalafus sahabata wat tabi'in wal a'immatal arba'ah fi katsirin minal masail al-i'tiqadiyyah wa usuluddin falam yastahiqu an yulaqabu bi ahli sunnati wal jamaah. Apa dia kata? Maksudnya Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah adalah golongan yang bertentangan dengan para sahabat, tabi'in dan juga imam keempat-empat mazhab,
di dalam banyak permasalahan berkait dengan akidah serta usuluddin, maka tidak layak menggelarkan mereka sebagai ahli sunnati wal jamaah waliyahzubillah. Tuan-tuan sekalian, ada sebahagian orang di Malaysia ni, mereka menganggap bahawa Asy'ariyah dan juga Maturidiyah bukan ahli sunnati wal jamaah. Tapi mungkin ada orang dia salah faham. Dia ingat bila kita mengkritik JAKIM, maka kita mengkritik Asy'ariyah. JAKIM bukan Asy'ariyah. Ya. JAKIM bukan Asy'ariyah. يجب على العلماء والفقهاء والباحثين والمفكرين أن يتخذوا ويتفقوا ويتعاونوا ويتكاتفوا ويساعدوا بعضهم بعضا في الدفاع عن الدين الإسلامي وعزته وفق عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية. Saleh Fauzan ini salah seorang rujukan Wahabi sabit daripadanya bahawa dia mengkafirkan Asy'ariyah dan meletakkan Asy'ariyah sebaris dengan Jahmiyah yang musyrik. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad Saleh Fauzan. Kata Saleh Fauzan, tokoh besar Salafi ataupun Wahabi pada ketika ni, kami tidak pernah mendengar seorang pun daripada ahli sunnah yang mengatakan Asy'ariyah dan juga Maturidi terkeluar daripada Islam. Kami tidak pernah mendengar seorang pun. Al-Fauzan dalam bukunya yang dinamakan sebagai Al-Irsyadu ila Sahih al-I'tiqad, pada muka surat yang ke-137, dia menyebutkan dengan pernyataan yang sorih menunjukkan bahawa semua Asy'ariyah di sisinya adalah kafir. Kami tidak pernah mendengar seorang pun daripada ahli. Dalam buku ini, setelah dia menceritakan tentang golongan musyrik di zaman dahulu, lalu dia mengatakan fahaula'i hum salaful jahmiyati wal asy'ariyati fi inkari asma'illahi wa sifatih wa bi'sa salafu la bi'sal khalaf. Maknanya dia kata, mereka ini iaitu golongan musyrik di zaman dahulu adalah salaf bagi puak Jahmiyah, iaitu pengikut sesat Jahm bin Safwan, dan Al-Asy'ariyah iaitu pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam menafikan nama-nama dan sifat-sifat Tuhan, dan alangkah buruknya salaf tersebut bagi seburuk-buruk khalaf. Kemudian Al-Fauzan mengkafirkan Asy'ariyah dengan membakulkan mereka bersama golongan Al-Jahmiyah dan juga Al-Mu'tazilah dalam mengikut manhaj musyrik Quraisy dengan mengatakan wa inna ma yunkiruhal mubtadi'atu minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyah alladzina saru ala manhaji musyriki Quraisy alladzina yakfuruna birrahman wa yulhiduna fi asma'illah. Tengok apa maknanya. Dia kata apa yang diingkarkan oleh ahli bid'ah dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah, iaitu orang yang mengikut manhaj orang-orang musyrik Quraisy dan yang kufur mereka pada nama-nama Allah. Adakah Dr. Asri mahu menafikan perkara ini? Alhamdulillah saya tak tengoklah orang sunnah duk kapi-kapi orang ni. Di dalam kitab mereka yang disebut sebagai At-Tauhid bagi tahap menengah untuk kelas yang pertama, Al-Marhalatul Tsanawiyah As-Safful Awal, yang mana kitab ini merupakan sukatan pelajaran rasmi di bahagian sekolah mereka. Pada halaman yang ke-66 dan juga 67, penulisnya iaitu Saleh Fauzan menyifatkan Asy'ariyah dengan kesyirikan. Dia mengatakan mengenai orang-orang musyrikin yang terawal dahulu, dia kata fahaula'il musyrikun hum salaful jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyah. Tengok apa dia kata. Dia berkata mereka itu yang terdiri daripada orang-orang musyrik terdahulu, mereka adalah salaf kepada Jahmiyah, Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah. Tuan-tuan sekalian, berdasarkan pernyataan ini, Wahabi telah menghukumkan kafir kepada 1,5 bilion orang-orang Islam dalam kalangan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Dan mereka mendidik cara ini kepada anak-anak di sekolah-sekolah mereka dan menjadikannya sebagai silibus rasmi di sekolah-sekolah mereka. Di dalam kitab mereka yang disebut sebagai Fathul Majid, Syarah Kitab At-Tauhid, pada halaman yang ke-480, setelah menyebut tentang golongan Al-Jahmiyah yang menafikan nama-nama Allah, berkata penulis, وَتَبِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ طَوَائِفٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَلِهَذَا كَفَّرَهُمْ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ عَلَى زَعْمِهِمْ. Dia kata maknanya, dan telah mengikut akan mereka iaitu Jahmiyah yang kafir pada perkara tersebut beberapa kelompok daripada golongan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan juga selain mereka. Oleh sebab itu, dia kata ramai dari kalangan ahli sunnah, konon-kononnya bagi mereka, dia kata ramai di kalangan ahli sunnah telah mengkafirkan mereka. Ahlu sunnah yang dimaksudkan oleh penulis ialah Al-Wahabiyah. Penulis buku ini ialah dia merupakan cucu kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Tuan-tuan sekalian, atas dakwaan ini, penulis itu telah mengira bahawasanya Asy'ariyah sama dengan golongan sesat yang lain dan menghukum kafir kepada mereka. Bukan itu sahaja, bahkan mereka ini menulis buku khas untuk menghukum kafir umat Islam dalam kalangan Asy'ariyah. Lihat muqaddimah buku yang dinamakan dengan Takfirul Asy'ariyah karangan Khalid bin Ali Al-Mardi Al-Ghamidi. Penulis mengatakan fahadha kitabun fi takfiril asy'ariyatul jahmiyah
وبيان قول أهل العلم فيهم وتحقيق إجماع السلف على كفرهم ورد على من زعم خلاف ذلك. Maknanya, kitab ini membicarakan tentang pengkafiran terhadap Asy'ariyah Jahmiyah dan menjelaskan pendapat ahli ilmu mengenai mereka dan menjelaskan ijma' salaf iaitu bagi dia Wahabiyah ke atas kekufuran mereka dan membantah orang yang menganggap sebaliknya. Penulis ini dia mahu ajak orang ramai yang tidak bersetuju dengan pengkafiran mereka supaya melihat alasan-alasan pengkafiran dan pegang cara manhaj mereka dalam mengkafirkan Asy'ariyah. Selain itu, mereka menyamakan Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Sebagaimana Mu'tazilah sesat dan kafir di sisi mereka, begitu juga golongan Asy'ariyah. Abdul Rahman Al-Hiji menyamakan Asy'ariyah dengan Jahmiyah. Bahkan baginya, kedua-dua kelompok ini tidak ada beza pada hakikatnya. Ada sebahagian golongan Wahabiyah memasukkan Asy'ariyah dalam kalangan golongan Murji'ah. Dr. Safar Ibn Abdul Rahman Al-Hawali itu merupakan pensyarah bidang dakwah dan juga usuluddin di sebuah universiti. Muhammad bin Saud berkata pada sebuah kitab yang disebut sebagai Nahdul Asy'ariyah fil Aqidah pada halaman yang ke-5. Dia berkata, "Idh hiya akbaru firaqil murji'atil ghulah wal iyad billah." Dia kata maknanya Asy'ariyah adalah kelompok yang paling terbesar dalam kalangan golongan Murji'ah yang melampau. Pada halaman yang ke-16, selepas memberikan tarikh Ahli Sunnah wal Jamaah menurut dakwaannya, Al-Hawali, dia kata pada halaman yang ke-16, selepas memberikan tarikh tentang Ahli Sunnah wal Jamaah menurut dakwaannya, Al-Hawali mengatakan, "Wa hadha at-ta'rif la yadkhulu fihi al-asy'ariyah abadan, bal hum kharijuna anhu wal iyad billah." Dia kata pentarifan Ahli Sunnah wal Jamaah ini tidak termasuk di dalamnya Asy'ariyah selama-lamanya. Bahkan mereka terkeluar daripada tarif tersebut. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang merupakan Amirul Mukminin dalam hadis juga tidak terselamat daripada mereka ini. Dalam kitab yang sama, pada halaman yang ke-28, Al-Hawali membuat tuhmahan terhadap Ibnu Hajar Al-Asqalani bahawa beliau merupakan seorang yang serabut dalam akidah. Katanya, "Walau qulna anna al-Hafiz rahimahullah kana mutazabziban fi aqidatihi, lakana dhalika aqrab ila as-shawab kama yadullu alaihi syarhuhu di kitab Tauhid." A'udzubillah. Dia kata, jika kita berkata bahawa Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah adalah seorang yang serabut dalam akidah, maka ia adalah pendapat yang hampir benar sebagaimana yang menunjukkan kepadanya syarahnya bagi kitab Tauhid. Al-Hawali pada halaman yang ke-29 pula juga dia tidak meninggalkan Al-Hafiz An-Nawawi dalam hal ini. Dia mendakwa kedua-dua ulama besar ini iaitu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Hafiz An-Nawawi tidak boleh pakai pada ilmu akidah. Dengan kata lain, dia mengatakan bahawasanya akidah mereka ini menyeleweng dan juga songsang. Bagi dia, apa yang dibahas oleh kedua ulama besar ini dalam ilmu akidah, tinggalkanlah. Tapi jika rasa nak baca buku mereka mengenai topik lain dari akidah, itu okey je. Katanya, "Wa inna ma yuqalu wafaqul asy'ariyah fi asya'i ma'a darurati bayani hadhihi al-asya' wa istidrakiha 'alaihim hatta yumkinu al-istifadatu min kutubihim ila tawajjusin fi mawdu'atil aqidah." Maknanya, mereka bersepakat dengan Asy'ariyah dalam beberapa perkara yang mesti diberikan penjelasan berhubungnya dan mesti kita melakukan penolakan terhadapnya sehingga membolehkan kita mengambil faedah daripada kitab-kitab mereka tanpa perlu kita mengambil akidah mereka. Berdasarkan pernyataan ini, pengarang ini menganggap kedua-dua ulama bertaraf Al-Hafiz tersebut sebagai sesat dan songsang dalam akidah. Tuan-tuan sekalian, menganggap kedua-dua imam besar dalam kalangan Asy'ariyah ini memang betul-betul sabit dalam banyak pernyataan mereka. Hatta Ibnu Utsaimin, tuan-tuan, salah seorang tokoh rujukan terkenal Wahabi, dalam bukunya Liqa Babil Maftuh, apabila ditanya tentang Al-Hafiz An-Nawawi dan juga Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, maka Al-Utsaimin mengatakan bahawa kedua-dua tokoh ulama besar ini bukan Ahlu Sunnati wal Jamaah secara mutlak. Itu dalam semua keadaan kedua-dua alim ini bukan Ahlu Sunnati wal Jamaah. Atau dengan kata lain, sesat dan songsang dalam akidah, sesat dalam perbahasan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Tuan-tuan boleh lihat kitabnya yang bernama Liqa Babil Maftuh, halaman yang ke-42 dan juga 43. Katakan Darul Watan lin Nashr. Saya tengok Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin. Orang tanya soalan, dia jawab macam komputer. Orang tengok dia, saya duduk di Jordan, tak pernah jumpa ulama macam tu. Inilah Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin. Aku baca fatwa-fatwa dia. Ini aku tengok orang dia. Subhanallah, hebat. Main geng-geng kat Malaysia ni kita sesat. Apa himpun semua mufti Malaysia ni. Dengan semua alim, ayat kaki dia abang buat tak ada. Sekat buku lali dia abang buat tak sampai. Sekapar ataupun sebaris dengan Ibnu Utsaimin iaitu Jasir Al-Hijazi yang merupakan salah seorang daripada masyayikh guru-guru Wahabi
dia juga menghukumkan sesat Al-Hafidh Nawawi, juga Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani, kerana bagi dia kedua-dua sosok ulama ini adalah Asy'ariyah. Jasir Al-Hijazi dia pernah mengatakan law kunta Ibn Hajar wal Nawawi kana dhalain fi mas'alati sifat la ba's. يعني لو قلت أن مثلا ابن حجر والنووي كان ضالا في مسألة الصفات لا بأس. Seorang lagi tokoh hadis yang sangat-sangat terkenal pun tak terselamat daripada dihukum sesat oleh golongan Wahabiyah ialah Al-Hakim, yang mana beliau merupakan pengarang bagi kitab Mustadrak. Golongan ini menyifatkan akidah beliau dengan akidah yang buruk kerana beliau berpegang dengan akidah Asy'ariyah dan tidak selari dengan akidah tajsim mereka. Boleh lihat kitabnya yang bernama Tathhirul Jinan min Darni Syirik wal Kufran, karangan Ahmad Ibn Hajar Al-Butami, halaman yang ke-21. Seorang penulis tesis master dalam kalangan Wahabiyah juga yang bernama Syamsuddin As-Salafi Al-Afghani, dia mengeluarkan Al-Maturidiyah daripada kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tuan-tuan boleh lihat tesis dia yang disebut sebagai Ada'ul Maturidiyyati lil Aqidati Salafiyah wa Mawaqifihim min Tauhidil Asma'i was Sifat. Syamsuddin Wahabi ni dia kata, "Zittu kalimat al-ada li bayani anna al-Maturidiyyata laisu min al-ta'ifati sunniyah." Maknanya aku menambah kalimah perkataan permusuhan ini bagi menjelaskan bahawa Maturidiyah itu bukan daripada kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah. Syamsuddin Al-Afghani ini juga pada halaman yang ke-11 dia mengatakan waqad haqqaqa ataupun waqad haqqiqa anna al-Maturidiyyata laysat sunniyatan bal jahmiyatan wa annahum khalafu aqidatal Imam Abi Hanifah as-Sunniyah. Maknanya telah pasti bahawa Maturidiyah itu bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahkan golongan Jahmiyah, dan sesungguhnya mereka telah terpesong daripada akidah Ahli Sunnah yang dipegang oleh Al-Imam Abu Hanifah. Hatta Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat-sangat terkenal sebagai pahlawan Islam yang membebaskan Palestin, mempertahankan akidah, menjaga kesejahteraan umat Islam dan menentang orang-orang yang zalim pun tidak terselamat daripada golongan Wahabiyah. Salah seorang daripada mereka iaitu guru-guru golongan Wahabi yang bernama Jasir Al-Hijazi, dia mengatakan bahawasanya Sultan Salahuddin ini sesat dan menyeleweng dalam akidah kerana baginda adalah Asy'ariyah dalam akidahnya. فقط مسألة واحدة، نحن نعلم أن صلاح الدين كان من الأشاعرة، ولكن أنت تعلم أخي بارك الله فيك أن في ذلك العصر الذي كان فيه صلاح الدين يعني ما نعلم نحن هل أقيمت على صلاح الدين الحجة، هل تكلم معه أحد في هذه المسألة؟ إذا هل نقول نحن كان عنده هذه العقيدة خطأ أو ضلال في هذه القضية، ولكن هو بذاته هل نضلله؟ تفضل بارك الله فيك. نعم، حتى لو لم تقم عليه الحجة أخي، يعني هو كان ضالا في العقيدة. هل المضل ضالا أم لا يسمى ضالا؟ الصحيح أنه يسمى ضالا، صحيح أنه يسمى ضالا، وهذا يرجع فيه إلى أصول أهل السنة والجماعة. صحيح أن صلاح الدين لم يكن من الأشاعرة المتكلمين، ولا كان من منظريهم، بل كان عاميا من عوام الأشاعرة. يعني على كل حال القول الفصل بأن تقول أنه كان على الضلالة في مسألة العقيدة. Kemuncak mereka adalah mengkafirkan sesama mereka sendiri. Bahkan ibu bapa mereka pun tidak terselamat daripada pengkafiran ini. أول حكومة كلنا وأنا واحد منهم. أنت اثنين. لا يا شيخ كافر. عشان سمين أنا أصير من الكافرين. نعم. كيف تكفرنا؟ على أي أساس تكفرني أنا؟ أنت الآن في مسألة القبر نتكلم. إيه؟ في مسألة القبر. إيه؟ أليس القبر في المسجد النبوي منكر؟ أنا أرى ما يرى علمائي. يروه منكرا. إيه؟ هم يرون القبور وضعها في المساجد، نحن نتكلم عن حالة خاصة، عن قبر الرسول وصحبه صلى الله عليه وسلم. والآيات نص في مساجد. طيب علشان كذا أنت تكفرنا. نعم. هذا بنص القرآن. أي أنت اللي هي وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما كانوا يعتدون وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا أنا مكفرني أنت الآن، أنا كافر ليش؟ لأنك أنت موافق على المنكر. ما أنكرت معناتها المنكر. كل الشعب السعودي في نظرك كافر إلا أنت. لأني أنا أنكر المنكر. أيوة، يعني خالد المولد هو المسلم الوحيد في المملكة العربية السعودية في العالم، لأني أنكر من يوم عبد الملك بن مروان. نعم، هذا منكر. لا بس عشان الناس، أنا داري إنه الحين أنت تقول منكر وعارف أنا أنك رأيك. نعم. بس حنا من عبد الملك بن مروان. نعم.
الى الليله. نعم ها؟ نعم. وحنا ذولاك كلهم ذولاك كفار الى اليوم، صح؟ هذا نص الآية. ايوه. نعم. كلهم كفار الا خالد المولد، هذا اللي انت بتقول. ومن انكر هذا المنكر، وكل من انكر منكرا وعلى راسه القبور في المسجد النبوي، لانه هذا هو ما مخالف. عاد بقى مسلمين الا انت. لحظة علي. خالد. نعم لحظة علي. يقولون مليار ونص راحة والمليار. أبين لك. لا بس ناس تأكل الربا، لا تجاهد في سبيل الله، تقام الدين الله، ما في تقام تناصر. المسلمين يشهدون لا إله إلا الله. في ربا. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد هذا قولك، لكن في واجبات للا إله إلا الله لابد أن تقوم بها من البدع والمنكرات. أبوك يعني كان، ما أبوك كان يشتغل بالمسجد النبوي. أيوة كان أبوك يشتغل. كافر. لا شك. ها؟ لا شك. يا شيخ. نعم. اتق الله. الله يجعلنا من المتقين. بالله كفرت الوالد الله يرحمه؟ لا الله يعني مات على الكفر؟ المؤمنين. مات على الكفر في رأيك هو؟ نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Tapi tuan-tuan, kita ni sangat-sangat pelik. Kita pelik Dr. Asri ni, dia try hard mendakwa tidak ada golongan Wahabiyah yang mengkafirkan. Dia pukul aku, dia menangis. Dia maki aku, dia mengadu. Tahu tak? Geng-geng tu telah menyesatkan Syairah dan Maturidiyah. Kita dah sedok cari siapa dia yang duk kata. Tak ada siapa kata apa. Tak ada siapa kata apa. Ustaz, apakah ada akidah Asy'ariyah menyimpang? Ia menyimpang. Rasul Dahri yang pernah dipenjara, yang dia satu manhaj dengan Dr. Asri ini, dalam banyak perkara pernah menyebutkan dalam bukunya yang disebut sebagai Bid'ah Nur Ahlus Sunnati wal Jamaah pada halaman yang ke-150, dia telah memasukkan Asy'ariyah dalam kelompok sesat dan menyeleweng, dan dia mendakwa bahawa Asy'ariyah antara golongan yang kekal dalam neraka selama-lamanya. Wa'iyahumillah. Perkataan Rasul Dahri ini mengenai golongan Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah itu dikekalkan dalam neraka ini menunjukkan pengkafiran yang sangat-sangat jelas terhadap majoriti umat Islam. Kerana sifat seperti ini hanya disifatkan kepada golongan yang kafir pada hari akhirat. Kerana hanya orang yang kafir sahaja yang kekal dalam neraka. Adapun umat Islam yang fasik, pendosa-pendosa yang meninggal sebelum sempat bertaubat kepada Allah, ya, sebahagian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi mereka ini tidak akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Bahkan setelah itu, mereka akan dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan pula ke dalam syurga buat selama-lamanya kerana mereka mati Islam. Setelah penjelasan ini, adakah ada lagi orang yang mahu percaya dengan pujuk rayu kumpulan ini yang selalu membela Ibn Taymiyah, suka mengkritik akidah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah? Konon-kononnya mahu memasukkan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah saya tak tengoklah orang sunnah duk kapi-kapi orang ni. Kalau ada kapi pun kita tak, kita kata dia laisa minna. Kesimpulannya, ini adalah bukti yang sangat-sangat jelas bahawa golongan Wahabiyah mereka menghukumkan sesat kepada umat Islam dan majoriti umat Islam dalam kalangan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah sejak gerakan ini membiak dalam masyarakat dunia. Jadi, saya menyuruh kepada semua pihak agar saling tolong-menolong, terutama pihak-pihak berkuasa yang terdiri daripada pihak pemerintah, menteri-menteri, mufti-mufti, ketua-ketua jabatan agama dengan memberikan usaha yang sangat padu, yang bersungguh-sungguh untuk menerangkan kepada orang awam tentang kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah yang merupakan golongan yang terselamat dan memperkasakan penguasaan terhadap golongan pelampau ini yang mengkafirkan secara keseluruhan umat Islam dalam kalangan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Juga mereka yang terlibat dengan bahagian Kementerian Pelajaran dalam menggubal sukatan pengajian universiti-universiti, sekolah-sekolah, ma'had-ma'had, penting, sangat-sangat penting untuk mereka menanamkan kesedaran terhadap para pelajar akan hakikat sebenar siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah serta kepentingan berpegang dengan manhaj mereka dalam akidah dan juga hukum-hukum. Kerjasama pihak media yang terdiri daripada siaran-siaran televisyen, radio-radio dalam rangka slot-slot dan mengadakan episod-episod untuk mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itulah golongan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, dan diterangkan juga tentang kelebihan mereka mengikut sejarah dan juga zaman. Di peringkat pengajian tinggi dan juga rendah pula disediakan tesis-tesis, artikel-artikel yang berkualiti di dalam majalah-majalah dan juga surat khabar serta muktamar-muktamar dan ceramah-ceramah yang berterusan di pelbagai tempat. Untuk apa? Untuk kita menerangkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan untuk menyanggah pembohongan yang dilemparkan oleh sebahagian pembohong pendusta.